Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Sofia binti Muhammad Ami, memegang nombor matrik 2948843. Saya akan menyampaikan tugasan refleksi saya tentang isu semasa yang berkait dengan topik dan subjek teori dan amalan perniagaan Islam. Isu yang saya pilih ialah tentang jual beli secara cedok-cedok yang semakin meluas di laman sosial, dan dapat saya kaitkan isu ini dengan topik yang kelima, iaitu kontrak dalam perniagaan Islam. Jual beli secara cedok-cedok ini dilakukan oleh segelintir peniaga di media sosial, di mana peniaga akan mencedok pelbagai jenis barangan yang diletakkan di satu bekas yang besar bekas senduk atau seumpamanya. Pembeli pula akan meletakkan nilai atau harga belian, dan peniaga akan mencedok satu kali atau beberapa kali. Barangan yang dicedok itu automatik akan menjadi milik pembeli. Barangan yang dijual itu pula terdiri daripada barang kosmetik, gula-gula, aksesori dan seumpamanya dengan harga yang tertentu bagi satu cedokan. Dalam arti kata lain, pembeli tidak mempunyai pilihan dan hanya perlu menerima serta redha walaupun mungkin sebahagian barang yang diperolehi itu tidak diminati atau tidak diperlukan. Seperti kita sedia maklum, kedua-dua peniaga dan pembeli ini terlibat dalam proses jual beli secara cedok-cedok ini. Trend ini mula mendapat perhatian dan dilakukan secara live atau secara langsung di platform media sosial seperti TikTok, Instagram dan sebagainya. Perkara ini terjadi kerana kegiatan jual beli di platform media sosial seperti TikTok, Instagram dan sebagainya sudah menjadi satu norma baru yang berkembang pesat sebagai kaedah untuk mencari sumber kewangan dan menyara kehidupan. Sistem perniagaan yang menggunakan strategi cedok-cedok ini juga diamalkan oleh segelintir peniaga yang mahu menampilkan kelainan. Trend ini dipercayai diamalkan oleh ramai peniaga di China dan menjadi ikutan dalam kalangan peniaga tempatan, terutama bagi mereka beragama Islam, kerana keunikan pemasaran yang menarik minat pelanggan. Secara umumnya, kegiatan jual beli juga dihalalkan dan digalakkan dalam Islam selagi mana ia tidak bercanggah dengan syariat. Namun begitu, trend ini menimbulkan perdebatan hangat dalam kalangan netizen, peniaga dan pakar agama berikutan kaedah jual beli itu boleh dihukum haram kerana ketidaktentuan akad barangan yang diperoleh secara tepat dengan bayaran yang dibuat. Di antara jual beli yang tidak dibenarkan ialah jual beli yang mengandungi unsur perjudian, merangkumi jual beli yang tidak menyatakan barangan yang dijual secara jelas, dan wujud perbuatan menafikan salah kehendak salah satu pihak. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Ali Bakri berkata, jual beli ini menyerupai konsep mulamasa dan munabazah yang dilarang kerana mempunyai unsur horor, perjudian dan jahalah. Perkara ini telah melanggar prinsip-prinsip jual beli sepatutnya ada seperti khiyar pilihan. Walaupun pembeli redha akan kaedah pembelian ini, ia tetap tidak diharuskan syarak sebagaimana keredaan pemain judi akan menang atau kalahnya. Sebagai seorang Muslim, apa yang kita belajar pada isu ini ialah kita mestilah menjaga etika perniagaan dalam berniaga, kerana Islam menggalakkan amalan perniagaan yang adil dan tidak membahayakan orang lain. Prinsip ketulusan, kejujuran dan keadilan dalam transaksi perniagaan sangat ditekankan. Selain itu, dalam berniaga kita mestilah menetapkan harga yang berpatutan dan tidak memanfaatkan keperluan orang lain. Amalan menaikkan harga dengan ketara tidak sesuai dengan nilai tersebut. Dari sudut pandangan Islam, hukum jual beli menggunakan kaedah ini adalah haram di sisi syarak kerana wujudnya unsur seperti gharar, ketidakpastian, maisir, perjudian dan unsur menafikan hak khiyar iaitu hak memilih pembeli. Yang pertama ialah unsur gharar. Unsur ini wujud apabila berlakunya ketidakpastian terhadap kadar, nilai dan jenis barangan yang akan diperoleh semasa peniaga mencedok barangan yang bercampur tersebut. Dalam hal ini, berlakunya ketidakpastian terhadap apakah barangan yang akan diperoleh semasa akad jual beli. Yang kedua ialah unsur maisir, perjudian. Jika diperhatikan, jual beli ini mempunyai unsur perjudian kerana ada pihak yang untung dan ada pihak yang rugi. Sekiranya barangan yang dicedok itu mempunyai nilai berendah pada harga yang dibayar oleh pembeli, maka di sini pembeli adalah pihak yang mengalami kerugian. Begitu juga sebaliknya. Jual beli ini dilihat ada unsur perjudian kerana barang yang dijual tidak dinyatakan dengan jelas dan wujud perbuatan menafikan kehendak salah satu pihak. Memetik kitab Alfiah Al-Manhaj, jual beli yang mempunyai unsur perjudian merangkumi jual beli yang tidak menyatakan barang yang dijual secara jelas dan wujud perbuatan menafikan kehendak salah satu pihak. Yang terakhir adalah unsur menafikan hak khiyar pembeli. Dapat kita lihat dari sudut pembeli yang tiada hak untuk memilih barangan yang hendak dibelinya. Perbuatan ini telah menafikan hak pembeli pada dasarnya bebas memilih barangan.
Dapat juga kita lihat tatkala pembeli ingin membeli barangan campuran di dalam bekas tersebut, ada yang harganya mahal, ada yang harganya murah, ada yang bersaiz besar, ada bersaiz kecil dan pelbagai jenis lagi. Pembeli juga perlu membuat bayaran pada harga sekian terlebih dahulu sebelum peniaga mencedok barangan tersebut pada siaran langsung. Terdapat kemungkinan pembeli untuk dapat ataupun tidak dapat barang yang diinginkannya. Seterusnya, apa yang dicedok itulah milik si pembeli tanpa si pembeli itu dapat memilih barangan yang ingin dimilikinya. Jual beli seperti ini mirip dengan jual beli mulamazah dan munabazah yang diharamkan di sisi syarak. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW naha 'anil mulamazati wal munabazati fil bai'. Maksudnya Rasulullah SAW melarang jual beli secara menyentuh mulamazah dan campak-mencampak munabazah. Gambaran jual beli mulamazah adalah ketika seorang lelaki yang menyentuh sehelai pakaian dengan tangannya sama ada pada waktu siang atau pada waktu malam. Kemudian lelaki itu tidak boleh mengambil barangan lain selain barangan yang disentuhnya. Manakala gambaran jual beli munabazah pula, seorang lelaki yang mencampakkan pakaian ke lelaki lain dan lelaki itu mencampakkan pakaian ke lelaki lain dan lelaki itu mencampakkan pakaian ke lelaki pertama tadi. Maka dari situ terjadilah jual beli tanpa melihat atau saling merodai. Kesimpulannya, jual beli secara cedok ini dilihat mempunyai unsur-unsur yang diharamkan oleh syarak seperti gharar, ketidakpastian, maisir, perjudian dan menafikan hak khiyar pembeli. Oleh kerana itu, kaedah ini hendaklah dielakkan oleh setiap lapisan masyarakat sama ada penjual ataupun pembeli kerana ianya mempunyai unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh syarak. Banyak lagi kaedah perniagaan yang dihalalkan oleh Islam, termasuk perniagaan atas talian yang menepati syarak. Elakkan diri kita daripada perniagaan bersifat syubhah yang menyebabkan kita boleh terjerumus dalam lembah kebinasaan. Sekian daripada saya, terima kasih.